TV KPM. Kenapa ada buih-buih dekat sini ni? Ni bukan kelas asasan komputer ke? Jadi apa yang Ifan nak belajar hari ni, Ifan dah? Cikgu Rizwan kata nak belajar mengenai asasan komputer. Tapi kenapa ada buih dekat sini? Cikgu Rizwan! Cikgu Rizwan, Ifan tengah cari cikgu. Cikgu Rizwan kat mana tu? Kenapa pula bawa balik lah ni? Cikgu Rizwan! Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan mengharapkan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu kerana hari ini tentunya kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran asas sains komputer untuk tingkatan 3 dengan tajuknya pada hari ini algoritma bagi bucket sort. Jadi kalau kita boleh dengar perkataan Ifan cakap tadi itu sedikit teknikal, Ifan pun kurang faham. Tentunya hari ini kita akan bersama dengan seorang guru yang bersama Ifan hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Rizwan bin Kamarudin dari SMK Tiram Jaya Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Irfan. Baik Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Nampak segak bergaya di situ. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk topik hari ini. Baik Cikgu, seperti yang kita nampak tadi Cikgu, kita ada baldi dan juga ada buih yang keluar. Tetapi sebelum itu Cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja kerana kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata Cikgu kenalkan mereka? Silakan. Okey Irfan. Baiklah, bersama saya hari ini adalah daripada pelajar-pelajar SMK Tiram Jaya. Okey, sedang di atas talian sekarang. Okey, jadi saya akan perkenalkan setiap seorang, jadi minta pelajar untuk melambaikan tangan. Okey, jadi yang pertama kita ada Muhammad Mikael. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Ashraf. Okey, dan seterusnya kita ada Alim Nazrin. Dan akhir sekali kita ada puteri kita seorang tunggal iaitu Nur Hazrin. Okey, kita ada 3 kumbang dan 1 bunga yang menemani kita untuk hari ini. Jadi Cikgu, sebelum kita teruskan, Ifan masih muskil dengan gimmick kita tadi. Kenapa Ifan masuk kelas asasan komputer tapi ada buih Cikgu dalam baldi ni? Kenapa? Okey. Yang buih tu kita tinggalkan dulu. Okey, baik. Yang baldi tu kita nak sentuh dulu. Silakan. Okey, bila tajuk hari ini adalah berkaitan dengan algoritma bagi bucket sort. Okey, maknanya bucket tu adalah baldi. Jadi kita sekadar mengambil baldi itu sebagai konsep saja untuk kita fahamkan apa yang dikatakan bucket sort nanti. Jadi bucket sort itu kita boleh lambangkan di sini sebagai satu baldi lah Cikgu Ya. Di mana yang saya boleh faham kita memasukkan input-input di dalamnya. Ya. Okey, baik. Sekarang itu faham. Dan sekarang ni apa kata Cikgu kita mulakan dengan siri pembelajaran dan juga objektif. Silakan Cikgu. Okey. Jadi sedikit pengenalan berkaitan tajuk kita pada hari ini iaitu berkaitan algoritma bagi bucket sort. Okey, sebentar nanti pelajar-pelajar dan juga penonton akan melihat macam mana untuk menulis satu sudukut dan juga bagaimana untuk melukis carta alir. Baiklah. Okey, sebelum saya teruskan dengan penulisan sudukut dan juga melukis carta alir, jadi kita tengok balik dalam buku teks di tingkatan 3. Okey, sebelum ni pelajar sudah mengenali tentang bubble sort. Okey, iaitu salah satu jenis isian. Tapi kali ini kita akan lihat kepada bucket sort pula. Baik. Okey, untuk bucket sort ni adalah teknik mengasingkan item-item ke dalam bucket. Jadi ke dalam baldi tadilah. Okey, seterusnya item-item tersebut diisihkan mengikut susunan. Jadi bila dia isihkan mengikut susunan tu, maknanya dia akan isihkan menggunakan kaedah bubble sort. Itu yang tadi keluar buih-buih tu. Okey. Jadi konsepnya adalah
kita akan masukkan benda-benda tu ke dalam baldi. ada item dalam baldi. Kemudian bila disusun, dia akan keluar dengan kaedah macam bubble. Okey. Seperti inilah saya akan tunjuk sikit. Kita imbas balik. Okey, iaitu mengisikan senarai berikut. Okey, macam mana nak isikan? Okey, yang pertama kita akan labelkan setiap huruf-huruf tersebut mengikut warna-warna baldi lah. Okey, kemudian baldi-baldi tersebut akan dimasukkan mengikut warna-warna yang telah ditetapkan. Okey, kita akan letakkan. Okey, bila dah dikumpulkan ke dalam setiap baldi yang telah diwarnakan tadi, barulah kita akan keluarkannya mengikut susunan huruf. Okey, inilah yang keadaan buih tadi cikgu Ni bubble dia. Ini bubble dia. Dia keluar. Okey. Macam kita masukkan ke dalam baldi dan kita sisihkan kembali. Okey. Okey, masuk dalam baldi tu kita guna konsep bucket sort. Kemudian untuk keluarkan dia balik kita gunakan bubble sort. Baik. Yang telah kita belajar sebelum ni. Maknanya kepada hujungnya sekali kita akan keluarkan mengikut kepada arahan itulah di mana turutan menaik itu cikgu Ya. Okey, baik. Setakat ini Irfan faham. Jadi bagaimana pula dengan rakan-rakan yang berada di dalam talian sekarang ni? Faham ke tidak cikgu cakap apa? Okey. Kalau faham angkat tangan sikit, thumbs up sikit, boleh? Okey, setakat ini mereka faham dan Irfan yakin mereka bersedia untuk pelajaran kita yang seterusnya. Tetapi sekarang ini cikgu, kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM khususnya untuk mata pelajaran asas sains komputer untuk menengah rendah tingkatan 3. Jadi seperti yang kita tahu hari ini kita belajar mengenai algoritma bagi bucket sort. Jadi untuk segmen seterusnya cikgu, apa pula yang akan kita diskusi? Silakan. Okeylah, kita dah masuk segmen seterusnya iaitu kita akan sentuh berkaitan dengan penulisan sudut bagi membina algoritma bagi bucket sort. Okey, yang kita fokuskan pada hari ini. Okey, macam mana kita nak menulis sudut kod yang bersesuaian untuk kaedah bucket sort. Okey, jadi sebelum kita membina sudut kod tersebut, okey, kita perlu kenal pasti apakah pemboleh-pemboleh ubah yang sesuai ataupun yang akan digunakan dalam kita punya sudut kod ataupun catat alih nanti. Okey, di sini saya sudah pun senaraikan 5 okey yang boleh digunakan untuk pembangunan sudut kod sebentar nanti. Okey, iaitu yang pertama list. Okey, list ni akan mengandungi semua senarai-senarai item yang perlu diisikan. Maksud saya senarai item tu yang tadilah yang ABC semua tu. Okey, data-data tersebut yang akan diisikan ataupun kita istilahkan dalam bahasa Inggerisnya sort. Okey. Okey, maksud list ni adalah yang tadilah saya kata huruf-huruf tu tadi. Okey, yang dalam keadaan yang tidak tersusun. Okey, senarai-senarai itu. Okey, kemudian kita juga akan gunakan lagi satu pemboleh ubah iaitu indeks. Okey, untuk indeks iaitu alamat bagi setiap kedudukan huruf-huruf tersebut. Okey, kalau tengok pada skrin ni, kita dapat tengok H berada di indeks 0, C berada di indeks 1, D berada di indeks 2 dan seterusnya dan akhir sekali di indeks 9 adalah kedudukan bagi J. Okey. Kemudian kita akan gunakan juga pemboleh ubah yang ketiga iaitu number. Okey, number ni adalah pemboleh ubah yang akan mewakili jumlah item yang dalam senarai. Jadi dalam ni, item-item ni, secara keseluruhannya kita ada 10 item. Kita kira dari kosong tu cikgu daripada A sampai J. A sampai J tu jumlahnya ada 10 item. Baik, itu number. Okey, faham. Okey, itu number. Okey, kemudian kita juga perlukan pemboleh ubah lain iaitu saya letakkan sebagai NB. Okey, iaitu dia akan dia sebagai pemboleh ubah yang mewakili bilangan baldi yang akan diperlukan dalam kita punya atur cara nanti. Okey, kemudian dan terakhir kita ada pemboleh ubah bucket. Okey. Bucket ni adalah pemboleh ubah yang akan mewakili kedudukan baldi. Di mana kedudukan baldi itu akan berada. Baik, cikgu. Okey. Jadi saya akan teruskan bila kita dah ada kelima-lima pemboleh ubah ini,
okey, barulah saya rasa kita boleh wujudkan satu sudut kod. Kita mulakan. Okey, macam mana untuk menulis sudut kod? Okey, seperti kebiasaannya untuk menulis sudut kod, langkah yang pertama kita perlukan penyataan mula. Okey, penyataan mula. Kemudian diikuti yang kedua, langkah yang kedua iaitu kita perlu setkan senarai list. Okey, iaitu yang tadi yang kita terima tadi, iaitu A, C, D, A, F, G, B, E, I dan juga J. Okey. Kemudian setelah kita setkan senarai tersebut, kita akan isytiharkan pemboleh ubah yang tadi yang ada 5 tadi. Okey, tak termasuk dengan list. List tadi kita dah masuk pada langkah yang kedua. Okay. Jadi kita perlu setkan yang 4 yang bakinya. Okey, jadi saya istilahkan kat sini isytihar dan setkan pemboleh ubah number. Okey, di mana saya telah umpukkan ataupun masukkan nilai 10 itu ke dalam pemboleh ubah number. Okey, saya terus masukkan. Kemudian kita ada pemboleh ubah indeks. NB sama juga. NB dia akan mengumpulkan atau memegang nilai 3. Dan akhir sekali kita ada pemboleh ubah bucket. Bucket. Okey, cikgu. Dekat sini indeks boleh belum kita masukkan lagi, cikgu. Okey, indeks tadi kalau tengok kat sini indeks tak ada nilai kan? Betul. Okey, secara automatiknya kita akan anggap dia akan memegang nilai kosong. Oh, okey. Okey, macam number dah tetap kita letak nilai 10, NB kita letak nilai 3. Jadi indeks dengan bucket tu walaupun tak ada nilainya, betul, kita letak situ, automatik dia ada nilai kosong. Baik, okey. mengerti. Okey, kemudian barulah kita akan masuk arahan. Okey, arahan yang berkaitan dengan bucket sort. Okey, bucket sort maknanya arahan ni adalah arahan yang macam mana nak masuk dalam baldi, kemudian macam mana nak keluar daripada baldi mengikut susunan. Okey, jadi baris 4, 5 dan juga 6 ni adalah baris-baris arahan untuk kita buat bucket sort. Okey, iaitu kalau lihat di sini di baris yang keempat kita ada for index lebih kecil daripada number. Okey, maksud kat sini jika nilai yang dipegang oleh indeks lebih kecil daripada number, yang nilai yang ada dalam number tu, okey, barulah dia akan melaksanakan, saya ada kesilapan kat sini. 4.1 sini sepatutnya. Oh, 4.1. Okey. Di bawah arahan nombor yang keempat ya. Bawah 4 tu. Okey, sepatutnya 4.1. Okey, kalau pernyataan itu benar, jika nilai dalam indeks itu lebih kecil daripada number, barulah dia akan laksanakan 4.1. Okey. Jika tidak, dia akan melangkah ke langkah yang kelima. Okey. Okey, jadi nampak kat situ. Kalau pernyataan itu benar, dia baru masuk kepada sub number dia. Okey, baru masuk kepada 4.1. Kalau pernyataan itu salah, tak benar, dia akan melangkah 5.1 tu, dia pergi kepada 5. Okey, dan kalau kita lihat cikgu, indeks memang kosong kan nilainya, dan nombor tu 10, jadi memang betul lah jadi kosong lebih kecil daripada 10 kan? Betul. Jadi barulah dia akan laksanakan 5.1 tu. 4.1 cikgu. Pembetulannya 4.1. Okey, baik, faham. Terima kasih cikgu. Okey. Kemudian yang dia akan laksanakanlah arahan-arahan pada yang sepatutnya 4.1 dan juga 4.2 tu. Okey. Kemudian yang 5 tu dia akan setkan bucket sama dengan kosong. Okey, walaupun dah automatik saya katakan tadi bucket memegang nilai kosong. Okey, saya tetap juga letakkan arahan di nombor 5 untuk tetapkan bucket tu memegang nilai kosong. Okey. Kemudian dah selesai arahan yang kelima, dia akan masuk arahan yang keenam. Okey, untuk arahan yang keenam ni pun dia ada menggunakan struktur kawalan ulangan for. Okey, for. Okey, for bucket. Okey, bucket memegang nilai kosong. Kosong lebih kecil daripada NB. Okey, NB tadi memegang nilai 3. Adakah kosong lebih kecil daripada 3? Betul cikgu. Betul. Jika betul, barulah dia akan melaksanakan arahan 6.1. Okey, kalau pernyataan itu benar. Kalau perbandingan nombor itu adalah benar. Okey, barulah dia akan masuk 6.1. Kemudian kalau kita tengok 6.1 ni, if. If ni adalah struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan if. Okey, jika NB bucket sama dengan kosong. Jika NB tu, kemudian bucket tadi kita kata kosong. Nilai yang dipegang tu adakah sama dengan kosong, barulah kita akan laksanakan 6.1.1. Jika pernyataan itu salah, yang 6.1 tu dia akan pergi kepada 6.2. Okey.
6.1, saya ulang balik, 6.1 jika pernyataan itu benar dia akan pergi 6.1.1. Jika pernyataan itu salah ataupun tidak benar dia akan pergi kepada 6.2. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok 6.2 ni, okey, iaitu else. Else ni maknanya sebalik syarat yang sebalik daripada 6.1 lah yang tidak benar tadi kan. Okey. Kemudian jika pernyataan itu benar pada else tu, okey, dia akan masuk 6.2.1. Okey, jadi pada 6.2.1 ni, okey, waktu itulah ada arahan untuk kita buat isian bubble sort pula. Okey, isian bubble sort. Okey, dalam ni saya tunjukkan 6.2.1 isi item menggunakan isian bubble sort. Okey, dalam bubble sort ada lagi satu pemboleh ubah yang akan saya gunakan. Okey, iaitu okey, item. Jadi saya tambahkan dekat atas ni item, okey, yang berkaitan dengan pemboleh ubah yang akan kita tambahkan atau gunakan dalam arahan sudukut bagi bubble sort. Okey, untuk yang 6.2.1 ni, okey, kalau kita nak tengok arahan dia adalah seperti berikut. 6.2 dia punya sub tu makin banyak juga, makin bertambah. Okay. Sebab dia dah bergabung dengan bubble sort, gabung dengan bucket sort. Okey, sebab tu jadi banyak. Tu yang jadi makin panjang. Okey. Okey, jadi bila sekarang ni kita berada dalam arahan untuk bubble sort. Okey, jadi bubble sort ni dia akan melaksanakanlah jika pernyataan itu benar dia akan buatkan sub dia. Okey, jika pernyataan ini tidak benar, okey, dia akan langkah daripada 6.2.1 dia akan pergi terus kepada 6.2.2. Okey. Kemudian bila 6.2.2 dia berada 6.2.2, okey. Prosesnya dia tidak akan terus ke bawah. Sebab kita ingat balik sebelum ini, okey, kita masih berada di 6. Okey, jadi dia akan mengulangi 4. 4 ni dia akan berulang-ulang sampailah pernyataan dia tidak benar. Okey, yang 6 tadi. Yang 6 okay. tadi. Okay. Bila pernyataannya tadi kita kata bila pernyataannya benar, dia akan masuk 6.1. Betul. Jika pernyataan itu tidak benar, okey, barulah kita akan pergi kepada 7. Kita langkah ke 7 pula kalau tak benar. Okey. Tak benar, kita masuk ke 7, maknanya kita akan paparkan senarai list yang baru yang selepas ia sudah tak boleh benar selesai. lagi. Okey, kemudian kita akan akhirkan sudukut ni dengan arahan tamat. Okey, di baris ke-8. Baik, Cikgu Irfan ada soalan. Yang TEMP tu apa Cikgu dekat 6.2.1.211 tu? Maksudnya apa? TEM ni adalah pemboleh ubah juga. Okey. Okey, pemboleh ubah juga, tapi bagus Irfan dapat kenal pasti. Okey, TEM ni kalau kita tengok tak ada dalam pengisytiharan pemboleh ubah. Jadi kita perlu isytiharkan dulu. Kita kena masukkan kepada yang ketiga dulu Cikgu. Masukkan dalam list yang ketiga tu. Baris yang ketiga. Okey. Nampaknya Irfan nampaklah tu. Nampak Cikgu. Kita perasan tu. Tak nampak dia tadi tu. Okey. Baik, dan kalau kita dah selesaikan, kita akhirkan dengan tamat Cikgu. Okey, jadi kesimpulannya daripada baris 1 hingga baris 8 ni adalah semua secara keseluruhan arahan-arahan algorima yang kita akan gunakan untuk membina atur cara bagi bucket sort. Okey, baik. Okey, ingat yang tadi baris 4 hingga 5. Baris berapa? 3. Baris 4 Cikgu, yang indeks tu. Okey, baris 4, 5 dan 6. Okey. Okey, adalah arahan untuk bucket sort. Okey, kemudian dalam 6, okey, iaitu bermula 6.21 kita ada arahan untuk bubble sort. Bubble sort. Jadi gabungan bucket sort dan juga bubble sort ni mewujudkan satu algorima yang lengkap untuk susunan dalam bucket sort. Baik. Okey, nampaknya itulah penjelasan Cikgu mengenai cara untuk kita menulis sudokod dan juga untuk kita membuat algorima untuk bubble sort. Jadi, sekarang ini saya yakin dan percaya mereka yang berada di dalam test sekarang ini sudah faham dan mengerti, nampaknya tersenyum di situ. Jadi, saya rasa Cikgu ada soalan untuk mereka, betul? Okey. Kita bagi soalan yang mudah dulu. Baik. Okey, di sini saya ada sediakan satu uji minda untuk menguji para pelajar saya. Okey, iaitu soalannya berdasarkan sudut kod bucket sort yang telah kita lihat sebentar tadi.
Okey, nyatakan baris yang menunjukkan arahan bagi jenis-jenis struktur kawalan. Okey, saya dah nyatakan ada struktur kawalan pilihan. Ada 2 dalam sudukut tadi. Okey, mungkin saya boleh minta Siapa dulu cikgu? Mikael. Mikael. Okey. Cikgu dah Mikael, seru. Silakan. cuba sebutkan baris manakah, okey, kamu hanya sebutkan nombor saja, baris manakah yang berkaitan dengan struktur kawalan pilihan tunggal? Baris 6.1 hingga 6.2. Okey, baris 6.1, okey, hingga 6.2, okey? Okey. Jadi betul lah tadi? Betul okey. Ke cikgu nak tengok balik jawapan? Kita tengok balik. Okey, kita nak tengok 6.1 tadi. Aha. Okey, 6.1 tadi, okey, yang if ni. Yang if. Okey. Okey. Ah. Itu memang struktur kawalan pilihan tunggal lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Okey. Okey, apakah baris manakah yang berkaitan dengan struktur kawalan dui pilihan? Alif. Kita minta Alif. Baris 7.2, poin 1, poin 2 dan poin 1. 7.2. Okey. Baris 7.2. Berapa tadi? 7.2 poin. Baris 7.2, poin 1, poin 2, poin 1. Okey, samalah tu dengan saya punya. Okey, baris Okey. 7.2, poin 1, poin 2 dan juga poin 1. Okey, betul cikgu Nanti Okey, boleh cantik. rujuklah pada sudukut tadi. Okey, Seterusnya. kemudian ada juga kita gunakan struktur kawalan ulangan 4. Okey, dalam struktur kawalan 4 tadi kita tengok banyak. Banyak betul. Okey, jadi kita pecahkan. Okey, minta Ashraf sebutkan satu, lepas tu nanti Azrin akan sebutkan lagi. Okey, Ashraf, apa struktur kawalan ulangan 4 yang kamu dapat nampak dalam sudukut tadi? Baris 46. 46. 46. Okey. Okey, Azrin nak sambung? Silakan Azrin. Baris 7.2.1 dan 7.2 1.2. Oh. Okey, baris 4 dengan 6 yang dijawab oleh Ashraf dan 7.2.1 dan 7.2.1.2 dah dijawab oleh Hazrin tadi. Okey, betul lah cikgu Betul lah, maknanya dia dapat kenal pasti jenis-jenis struktur kawalan yang kita gunakan dalam sudukut tadi. Baik, nampaknya mereka fokus dan juga berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik. Jadi cikgu, untuk prestasi mereka setakat ini, berapa bintang cikgu nak bagi? Berapa prestasi dia? Okey, untuk soalan yang basic ni kita Okey. bagi full mark, Okey. 5 markah. 5 bintang cikgu Kalau untuk markah ni 3 markah. 3 markah? Jadi totalnya kita bagi extra 5. Okey, baik cikgu. Nampaknya setakat ini mereka berjaya menjawab soalan cikgu dengan cemerlang sekali. Tiada yang salah dan betul belaka. Maknanya mereka fokus dan juga ikut pembelajaran cikgu setakat ini. Baiklah. Terima kasih cikgu untuk penjelasan untuk segmen kali ini, di mana kita pun mudah memahami bagaimana untuk menulis pseudocode dan juga untuk mempasti apakah ia bubble sort tadi. Baiklah, sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika dan kembali kita dalam Didik TV KPM untuk pelbagai perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Rizwan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3. Dan bersama Irfan dan juga Cikgu Rizwan hari ini, kita sedang belajar mengenai algoritma bagi bucket sort. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita sentuh? Silakan. Okey, untuk kali ini selepas kita dah menulis sudukut sebentar tadi, kita dah pastikan dia dalam keadaan lancar, maka kita barulah sesuai kita nak buat catak alil. Okey, kita akan melukis pula catak alil ni. Okey, untuk catak alil saya mulakan Silakan cikgu. Okey, untuk catak alil seperti biasa. Kalau saya di sini saya sudah sediakan hasil yang telah kita buat berdasarkan sudukut tadi, sebagai panduan untuk memudahkan kita membina catak alil nanti. Okey. Jadi untuk mulakan catak alil seperti biasa kita rujuk kepada sudukut yang telah kita buat tadi.
Okey, jadi yang pertama tadi kita nampak adalah arahan mula. Mula. Okey, jadi untuk arahan mula, okey, kita akan gunakan ada 4 simbol catat alir yang telah pelajar belajar. Okey. Jadi saya minta mungkin salah seorang boleh beritahu saya tak apakah simbol bagi mula? Siapa nak jawab? Bentuk apa untuk mula ni? Kita ada seorang yang semangat. Ashraf. Okey, silakan Ashraf. Okey. Simbol bagi mula. Bujur. Apa dia? Bulatan bujur. Okey, simbol bulatan bujur. Okey, jadi kita akan mulakan dengan simbol bulatan bujur yang akan mewakili arahan mula. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan proses yang berikutnya iaitu arahan yang kedua kita akan senaraikan set list, okey, iaitu terdiri daripada huruf-huruf yang tidak disusun tadi. Okey, jadi kita ambil ayat tersebut, kita hanya masukkan dalam kotak yang bersesuaian. Baik. Okey, jadi dalam situasi ini, ia macam tadi saya kata proses. Jadi proses tu kita akan gunakan simbol segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey, segi empat tepat untuk mewakili proses. Okey, jadi yang ayat tadi yang dalam sudut tu, kita masuk saja dalam kotak tu. Kita transferkan pindahkan. aja, alihkan saja. Okey. Kemudian dah habis yang kedua, kita akan teruskan yang ketiga. Okey, yang ketiga kita juga masih lagi ada arahan proses iaitu isytihar dan juga setkan pemboleh-pemboleh ubah yang akan kita gunakan. Okey, jadi saya teruskan dengan anak panah untuk aliran proses yang berikutnya. Okey. Nampak? Okey, jadi yang 1, 2 dan juga 3 kita dah siap. Dah siap dah. Okey. Tadi masa kita buat sudukut tadi, saya dah beritahu tadi, pada baris yang keempat, kelima, keenam adalah berkaitan dengan arahan yang berkaitan dengan bucket sort dan dicampur sekali dengan arahan tentang bubble sort. Okey, jadi saya asingkan daripada yang ni. Okey, di sini saya labelkan ada satu bulatan bernombor 1, okey, untuk disambungkan dengan arahan yang berikutnya. Okey, jadi di nombor 4 tadi kita ada struktur kawalan ulangan iaitu 4. Okey, jadi struktur kawalan ulangan ni yang 4 ni, okey, ia adalah simbol yang yang kita katakan sebagai syarat. Syarat ataupun pilihan. Okey, sama ada pilihan dia nak pergi kepada pernyataan yang benar ataupun pernyataan yang palsu. Okey, jadi kita perlukan simbol diamond ni ataupun dalam bahasa Malaysia kita gunakan simbol belian. Okey. Kita akan teruskan. Okey, tadi saya kata sama ada benar atau palsu. Betul. Okey, jadi benar saya akan labelkan dengan ya dan palsu saya akan labelkan dengan tidak. Okey. Okey, jika pernyataan 4 ni benar, tadi kita kata kita akan masuk 4.1. Okey, 4.1. Jika pernyataan itu benar, kita akan masuk 4.1. Jadi 4.1 ni adalah arahan proses masukkan list indeks ke dalam baldi. Okey, jadi proses. Okey, arahan proses kita tengok dia ingat balik ke tidak? Kita tanya balik cikgu, siapa nak kita jawab? minta volunteer siapakah yang boleh menjawab apakah simbol bagi proses. Okey, Mikael. Simbol bagi proses apa dia? Segi empat tepat. Segi empat tepat. So tadi saya kata jika ya, okey, kita akan gunakan segi empat tepat. Okey, sama juga yang 4.2 iaitu kira indeks sama dengan indeks tambah 1. Kita teruskan saja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok apa yang berlaku berikutnya. Okey, iaitu macam saya kata tadi, selepas ini habis kita akan kita masuk arah yang kelima iaitu setkan bucket sama dengan kosong. Okey, kita masuk situ. Okey. Okey, untuk yang tidak, tadi saya kata yang 4, jika pernyataan itu benar, ya, dia akan masuk 4.1. Jika tidak benar, dia akan pergi kepada 5. Jadi yang inilah kita tidak pergi kepada 5. Kita buat anak panah tu. Okey. Kita sambung lagi iaitu kita cantumkan lagi dia punya arahan, okey, untuk baris yang ke-6 iaitu for bucket lebih kecil daripada NB. Adakah nilai dalam bucket tu adakah lebih kecil daripada NB? Jika pernyataan ini benar, dia akan melaksanakan 6.1. Okey. Jadi untuk 6.1 ni kita ada pernyataan if. Okey, if ni adalah sama juga simbolnya dengan for. Okey, sebab dia adalah struktur kawalan. Okey, pilihan sama ada benar ataupun palsu. Macam syarat cikgu macam syarat. Okey, syarat juga.
Okey, jadi kita ingat balik. Okey. Untuk struktur kawalan if, apakah simbol yang bersesuaian? Siapa nak siapa jawab? nak jawab? Angkat tangan. Yang belum jawab boleh jawab. Mungkin Hazrin ke, Alif ke kan? Simbol pilihan. Apa dia? Okey dah angkat Okey, tangan dah. Alif. Apa jawapannya Alif? SIM bentuknya bentuk diamond atau belian. Wah. Okey, simbolnya dalam bentuk diamond ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil belian. Okey, jadi kita teruskan dengan pernyataan ya. Simbol diamond. Okey. Kemudian kita akan teruskan, masih lagi kita nak teruskan dengan pernyataan yang benar. Okey, iaitu berkaitan dengan if ni, kita akan laksanakan 6.1.1 iaitu kira baket sama dengan baket tambah 1. Itu adalah proses. Jadi macam yang pelajar jawab sebelum ni, bila proses kita akan gunakan simbol segi 4 tepat. Okey. Okey, kemudian itu adalah pernyataan benar lah. Okey, selepas tu apa berlaku? Selepas itu apa yang berlaku adalah dia akan pergi kepada mengulangi proses for ni. Okey, selepas habis ni dia tak pergi kepada else. Dia akan pergi kepada for ni. Okey, for ni dia akan mengulang-ulang-ulang sampailah pernyataan itu tidak benar. Okey. So, kita akan teruskan. Tadi kita dah pun lihat kepada pernyataan yang benar. Okey, kali ni kita akan lihat kepada pernyataan yang palsu ataupun yang tidak benar. Okey, bagi pilihan if tadi. Okey, iaitu kita tengok pada else ni 6.2. Okey, jadi 6.2 ni saya sambung pada yang berikutnya. Okey, dilabelkan dengan nombor 2 tu. Okey. Kita akan jumpa kepada 6.2.1 iaitu arahan for indeks lebih kecil daripada number tolak 1. Okey, jika pernyataan itu benar, apa yang berlaku adalah kita akan pergi kepada 6.2.1.1. Okey, untuk meneruskan arahan dia. Okey, kemudian kita sambung. Okey, selepas selesai 6.2.1.1, kita akan sambung kepada 6.2.1.2. Okey. Okey, iaitu arahan for item lebih kecil number tolak indeks tolak 1. Okey. Kemudian kita teruskan lagi, kita masih lagi dalam pernyataan yang benar. Okey, pernyataan yang benar. Okey, selepas yang for ni kita akan nampak 6.2.1.2.1. Panjang tu. Barulah kita masuk kepada arahan if iaitu list item adakah dia lebih besar daripada list item tambah 1. Okey. Kemudian kita translate lagi, jika pernyataan itu benar, apa berlaku? Okey, kita akan laksanakan yang 3 di bawahnya tu. Okey. Sambung lagi cikgu. Sambung. Okey, jadi dalam situasi ini saya kumpulkan dalam satu kotak yang sama, simbol yang sama iaitu segi 4 tepat. Okey, selesai yang ini, apa yang berlaku adalah dia akan melaksanakan arahan kira item sama dengan item tambah 1. Okey, perasan tak yang 6.2.1.2.2 ada tamat jika. Okey, yang tu kita tak perlu masukkan dalam cetak alif. Okey, kenapa cikgu? Kenapa? Itu sekadar kita nak memahami dalam sudut kod ni di mana dia akan berhenti. Okey. Tapi dalam cetak alif kita tak letak yang tu. Dalam cetak alif kita andaikan dia adalah yang anak panas lah untuk dia stop. Okey. Okey, kemudian yang berlaku kalau kita tengok pada cetak alif ni, dia akan berhubung dengan set semula item sama dengan kosong. Selepas yang ni dia akan pergi set semula item sama dengan kosong iaitu 6.2.1.1. Okey. Jadi saya rasa semua simbol-simbol diamond ataupun belian ni dah melalui proses pernyataan yang benar. Okey, untuk melengkapkan dia, bila kita ada benar mestilah ada pernyataan yang palsu. Apa yang akan berlaku jika pernyataan itu palsu? So setiap tu kita akan cuba lihat balik untuk melihat pernyataan palsu apa yang akan berlaku. Okey, yang pertama kita tengok pada for ni. Okey, ya, for item lebih kecil number indeks tolak 1 tu, apa yang akan berlaku kepada pernyataan tersebut iaitu 6.2.1.2 ni, jika pernyataan itu tidak benar ataupun palsu, dia akan melangkah pergi 6.2.1.3 iaitu kira indeks sama dengan indeks tambah 1. Okey. Okey, jadi istilah kira tu adalah istilah proses lah. Okey. Kemudian selepas ini dia akan melalui proses pengulangan berada di sebelah atas iaitu for
mana tadi? Okey, ni for index lebih kecil number tolak Satu. Dia akan mengulangi proses tu. Okey. Kemudian kita tengok yang lain. Okey, kita ada lagi satu yang ni. Okay. Kalau tak benar lah cikgu Okey, tak benar, iaitu if ni. Mana if ni? Jika tak benar, apa dia akan laksanakan. Okey. Kemudian kita tengok yang sini juga. Okey, kita tambahkan jika pernyataan itu palsu, apa akan berlaku? Kita akan buat proses kira bucket sama dengan bucket tambah 1. Okey, selepas proses ni kita akan naik semula ke atas. Okey, di mana kita akan buat pengulangan sebelum 4 bucket lebih kecil daripada NB. Okey. Jadi saya rasa secara keseluruhannya carta alil yang akan kita dapat ni, okey, selepas kita dah kenal pasti yang mana pernyataan benar, pernyataan palsu, okey, barulah saya rasa lagi satu kita tinggal lagi satu. Okey, yang ni belum lagi ada pernyataan palsu ni. Betul lah, masih kosong ni Jadi situ. kita perlu selesaikan iaitu di bahagian bawah ni, iaitu kita akan paparkan senarai list yang baru dan akhir sekali kita akan tamatkan. Baik cikgu, kalau bentuk segi 4 selari ni maksudnya apa pula cikgu? Okey, segi 4 selari, kalau kita tengok perkataannya adalah papar. Okey, papar. Kalau proses tadi kita guna segi 4 tepat. Betul. Okey, untuk papar ia adalah istilah untuk output. Okey, jadi untuk simbol segi 4 selari ni sama ada ia adalah output ataupun input, kita akan gunakan simbol segi 4 selari. Baik. Jadi dalam ni kita dah belajar segi 4 selari, segi 4 tepat, bujur dan juga simbol proses. Untuk melengkapkan carta alil. Jadi hasil daripada pecahan-pecahan carta alil tadi, okey, dapat saya simpulkan beginilah rupanya arahan bagi membangunkan carta alil yang berkaitan dengan bucket sort. Okey, ini yang kita memang dah selesai lengkap semualah cikgu Jadi gambaran je kalau secara keseluruhan, sebab ni nampak kecil kan. Betul. Tak nampak jelas. Jadi kalau kita himpunkan dalam satu, macam inilah rupanya daripada atas sampai ke bawah. Baik, kita mula dan akhirnya kita tamatkan di mana ada outputnya cikgu Ya. Okey, faham. Di mana kita telah pun melalui proses dan juga beberapa syarat yang telah dikenakan untuk menyiapkan carta alil kita ini. Nampak Irfan pun sekarang ni dah belajar benda baru dan nampaknya mereka yang berada dalam talian sekarang ni juga nampak tengah cuba angkat tangan sikit kalau faham apa yang cikgu ajar tadi. Boleh? Okey, angkat. Semua tersenyum cikgu nampaknya. Jadi mereka pun dah faham. Jadi adakah cikgu ada soalan untuk mereka sekarang ini? Okey. Tadi secara tak rasa tadi saya dah bertanyakan tentang simbol. Betul. Jadi mereka tahu simbol-simbol carta alil ni. Dah tahu cikgu, confirmnya. Kan? Okey, jadi kita lihat kepada uji minda baliklah. Uji minda. Okey. Tapi yang uji minda ni kita flashback yang masa mula-mula yang pada segmen kedua tadi saya ada terangkan, adakah mereka ingat pada segmen yang 3 ni? Okey. Jadi uji minda untuk pelajar-pelajar semua, okey, semasa kita proses untuk membangunkan sudukut bucket sort tadi, okey, terdapat beberapa pemboleh ubah dengan fungsi-fungsi yang kita gunakan. Okey, pemboleh ubah tersebut okey berfungsi menyimpan nilai bagi membantu pelaksanaan isihan berjalan seperti yang dikendaki oleh pengguna ataupun pembangun atau cara. Okey, jadi saya nak setiap murid-murid semua menyatakan apakah fungsi-fungsi pemboleh ubah yang telah kita gunakan masa pembangunan sudukut tadi. Okey, sebagai contoh yang pertama ni, ni saya dah bagikan beberapa cadangan pemboleh ubah yang kita dah belajar pada segmen 2 tadi. Okey, ada 5 kat sini. Okey, saya bongkarkan yang pertama lah. Okey, saya bongkarkan jawapan yang pertama dulu. Okey, apakah jawapan yang boleh pelajar masukkan? Okey, iaitu berkaitan dengan fungsi pemboleh ubah yang kita gunakan tadi, list. Okey, fungsinya adalah menyimpan senarai item yang akan diisihkan. Okey. Okey, jadi murid semua, saya nak minta lah setiap seorang nanti memberikan jawapan apakah fungsi bagi pemboleh ubah yang akan saya nyatakan nanti. Okey. Kita minta Ashraf. Okey. Ashraf, apakah fungsi bagi indeks? Okey, silakan Ashraf. Pemboleh ubah indeks. Pemboleh ubah yang menyimpan alamat lokasi bagi item dalam senarai. Okey. Itu menyimpan nilai indeks sebagai alamat lokasi setiap indeks yang ada dalam senarai. Kemudian kita ada
pemboleh ubah number fungsinya Alif? Pemboleh ubah number. Pemboleh ubah yang mewakili jumlah item dalam senarai. Okey, pemboleh ubah yang mewakili jumlah item dalam senarai ataupun menyimpan jumlah bilangan item yang terdapat dalam senarai. Kemudian kita minta Azrin untuk NB. NB tu apa Azrin? Silakan. Pemboleh ubah yang mewakili bilangan baldi yang diperlukan. Okey, dia akan menyimpan nilai bilangan baldi yang diperlukan dalam sesuatu atau cara tu. Dan akhir sekali kita minta siapa yang belum lagi? Mikael, cikgu. Mikael. Kadik polis kita. Okey. Okey, baik. Silakan. Okey, bucket. Mikael. Pemboleh ubah yang mewakili kedudukan baldi. Okey, pemboleh ubah yang akan mewakili kedudukan baldi ataupun menyimpan nilai yang akan menentukan kedudukan baldi yang akan disasarkan. Jadi nampaknya semua pelajar lebih kurang jawapan dengan yang saya tunjukkan dekat skrin. Jawapan ni kira betul lah cikgu Betul. Okey. Cuma penyusunan ayat tu mungkin tak sama tapi jelas konteksnya ada. sama Jadi cikgu, berapa bintang untuk ke semua anak murid cikgu yang jawab soalan tadi? Okey. Markah penuh 5, kita bagilah 5. 5 bintang untuk semua. Berikan tepukan dulu. Okey, tahniah Abang Irfan ucapkan kepada semua. Jadi, terima kasih cikgu untuk penjelasan kali ini. Kita sekarang ini ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Rizwan, tentunya untuk mata pelajaran Asas Sains Komputer, dan kita sedang belajar mengenai algoritma bagi bucket sort. Jadi kita dah banyak belajar dengan Cikgu dan Irfan pasti kita ada lagi satu segmen bersama dengan Cikgu Rizwan. Jadi untuk segmen kali ini, apa pula yang Cikgu ingin ceritakan kepada semua? Silakan. Okey. Sebentar tadi kita pun sudah melihat ataupun pelajar sudah belajar berkaitan untuk menulis sudukut dan juga melukis catak alir. Betul. Okey, hasil daripada penulisan tersebut, okey, diharap dapat membangunkan satu atau cara bucket sort yang tepat dan juga lancar. Okey, jadi kita ingat balik apa yang dikatakan dengan bucket sort. Okey, iaitu kita konsep dia adalah dalam komputer tu dia cuba menyusun senarai-senarai yang ada tu mengikut turutan yang betul. Okey, macam saya tunjukkan tadi contoh. Okey, susunan ni macam mana dia susun mengikut kaedah-kaedahnya. Okey, kemudian dimasukkan ke dalam bucket-bucket ataupun baldi yang bersesuaian. Okey, kemudian bila kita dah masuk dalam bucket-bucket tersebut, kita akan menggunakan kod arahan yang berkaitan dengan bubble sort untuk membantu proses bucket sort ni, iaitu dia akan mengapungkan ataupun menaikkan turutan-turutan tadi mengikut susunan yang betul. Jadi inilah yang dikatakan konsep dalam bucket sort ni. Okey, jadi bucket sort ni dia akan susun mengikut susunan yang betul. Okey, mengikut turutan dia tanpa ada kesilapan. Jadi kita tengok pada sudukut dan juga catak alir yang kita buat tu, pastikan tak ada kesilapan. Okey. Jadi cikgu, bucket sort dan juga bubble sort ni memang saling melengkapi lah cikgu Dia perlukan dua-dua. Diperlukan dua-dua, tak boleh salah satu je. Tak boleh salah. Kalau bucket sort saja nanti dia akan simpan je. Dia tak keluarkan. Dia tak keluarkan kesusunan. Okey, jadi untuk kita melihat pada proses sudukut dan juga proses catak alir yang telah kita binakan tadi, okey, kita perlu mengingat balik. Kita perlu mengingat semula yang telah murid-murid pelajari sebelum ini, iaitu berkaitan dengan pengesanan ralat. Adakah terdapatnya kesilapan ataupun ralat dalam sudukut yang telah dibina? Adakah terdapat kesilapan dalam catak alir yang telah dibina? Jadi, ingat balik pada pembelajaran sebelum ini, iaitu berkaitan dengan teknik untuk mengesan ralat dalam algoritma. Okey, iaitu ada dua teknik.
teknik langkah demi langkah dan juga teknik semakan meja ataupun kita panggil desk checking. Desk checking. Saya rasa saya pernah belajar dengan cikgu sebelum ni. Ya. Irfan masih ingat Bukan, kan? lagi. Saya ingat lagi ada dua, iaitu teknik langkah demi langkah dan juga teknik semakan meja. Jadi kalau ada kita kesal ralat cikgu, kita boleh rujuk kembali di mana cikgu? Kita ada channel YouTube Didik TV KPM. Okey, ingat balik macam mana untuk kita buat pengesalan ralat bersama saya dan juga Irfan sebelum ini. Ya, betul. Okey. Jadi bila kita nak buat pengesalan ralat, patuhilah 4 langkah berikut. Okey, yang pertama, bandingkan hasil atau cara dengan algoritma yang kita bina tadi. Okey, kemudian kesan ralat pada kod arahan dengan meneliti semula kod-kod arahan yang telah ditulis dalam acara melalui perbincangan menggunakan teknik semakan meja. Okey, kemudian dah selesai itu, kita pergi kepada langkah berikutnya, iaitu kita baiki ralat sekiranya ada pada kod arahan yang kita jumpa dalam sudut ataupun catat alih tadi. Selepas itu barulah kita uji lari atau cara itu semula, kita tengok balik atau cara itu semula. Jika masih ada ralat, kita akan ulangi langkah 1 hingga 3. Jika tiada, kita selesaikan proses pengesanan ralat. Jadi itulah langkah-langkah yang boleh pelajar gunakan untuk menilai semula sudut kod yang telah dibina, adakah dia menepati apa yang dikendaki, adakah dia mencapai objektif yang sebenar. Okey, jadi kita gunakan pengesanan ralat ni. Lebih berguna. Okey. Nampaknya cikgu pun dah selesai cikgu dengan pembelajaran kita hari ini, betul? Ya, betul. Nampaknya kita dah belajar banyak dengan cikgu hari ini. Jadi, apa kata cikgu sekarang ni kita dapatkan rumusan mengenai topik kita belajar daripada anak murid cikgu. Okey. Siapa cikgu nak ni? Siapa yang saya nak? Siapa yang cikgu nak bagi rumusan? Siapa yang nak? Kita persilakanlah ketua dia kot. Saya tiba-tiba lantik ketua pula. Okey, kita persilakan Muhammad Mikael untuk memberikan rumusan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Silakan Mikael. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya dan rakan-rakan mempelajari salah satu fungsi sort, iaitu bucket sort. Saya juga belajar bagaimana cara membuat sudut kod dan catat alih yang betul untuk membuat isihan dalam bucket sort. Okey, itu saja Mikael. Okey dah. Okey dah, Masya Allah. Terima kasih Mikael. Dia mulakan dengan bismillah cikgu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Mikael atas rumusan yang diberikan. Bagaimana cikgu? Betul ke apa yang dibelajar tu cikgu? Betul lah. Betul lah. Memang itulah objektif kita untuk belajar hari ini. Baik. Kita hanya fokus kepada pembangunan algoritma bagi bucket sort saja. Okey, sebab sebelum ni kita belajar tentang bubble sort. Okey, kali ini kita belajar tentang bucket sort. Jadi bila dah belajar tentang bucket sort, dia dah tahu 2 jenis sort, iaitu bubble sort dan juga bucket sort. Baik cikgu, terima kasih. Dan sekarang ini kita ingin dapatkan daripada cikgu rangkuman mengenai prestasi keseluruhan murid-murid cikgu untuk hari ini. Bagaimana? Alhamdulillah, hari ini murid-murid saya dapat online. Okey, dan dapat memberikan jawapan-jawapan yang bersesuaian bagi soalan-soalan uji minda terutamanya, dan juga beberapa soalan simbol-simbol catat alih yang ada. Okey, jadi memang tak dapat nak dipertikaikan, kita bagilah markah penuh. Kalau saya bukan markah, tetapi saya bagi bintang 5 markah. Okey, baik. Kita bagi 5 bintang, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, kerana prestasi kalian semua memang sangat cemerlang, di mana anda telah fokus dan juga ikut apa yang cikgu ajarkan dari awal sehingga ke akhir segmen ini. Baik cikgu. Dan mungkin rakan-rakan kita yang berada di luar ingin tahu di mana mereka boleh dapatkan rujukan ataupun latihan pengukuhan. Okey. Nak dapatkan rujukan, okey. Sebelum ini saya pernah juga ke udara berkaitan dengan tajuk, berkaitan dengan sort dan juga search. Okey, jadi jika ada yang nak dapatkan ilmu berkaitan dengan tajuk tersebut, boleh rujuk pada Didik TV KPM. Selain daripada itu, boleh juga gunakan sumber untuk ulang kaji di Sumberku KPM. Baiklah cikgu, terima kasih kerana bersama Irfan, menemani Irfan sepanjang 1 jam ini berkongsi ilmu mengenai mata pelajaran asas sains komputer, dan hari ini kita fokuskan kepada topik kita, iaitu algoritma bagi bucket sort. Baik, terima kasih lagi sekali, dan diharapkan apa yang cikgu ajarkan itu dapat memberi manfaat kepada semua
yang menonton. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi cikgu. InsyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.